warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan juga semua rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian mengenai langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Ini sangat penting kerana setiap hari kita mendengar berlaku kemalangan sana di sini, rata-rata tempat berlaku kemalangan. Tahu tak dalam satu hari berapa banyak kemalangan yang berlaku di negara kita? Banyak. Tahu? Banyak. Tak tahu. Kalau setahun lagi tak tahu. Jadi mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh polis, dalam setahun di Malaysia ini berlaku ratusan ribu kemalangan. Mana ada? Ratusan ribu. Terlihat di sini dari tahun 2001 hingga 2010 meningkat hampir puluhan ribu setiap tahun. Dalam tempoh 10 tahun telah meningkat kepada dari 265,000 setahun kepada 414,000 kemalangan. Jadi perangkaan pada tahun 2011 dan 2012 ni kalau sekiranya ada, saya pasti bahawa ianya akan tetap meningkat melepasi 450,000 kemalangan. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlaku begitu banyak kemalangan? Perkara pertama ialah sikap pemandu ataupun penunggang, pemandu kereta ataupun penunggang motosikal. Telah dikatakan bahawa rakyat Malaysia ini, pemandu negara kita ini, apabila mereka berada di jalan raya, mereka seolah-olah hilang ingatan. Membawa dengan terlalu laju, seolah-olah mereka berada di dalam litar SIC, Sepang International Circuit. Mereka memandu terlampau laju tanpa menghiraukan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Memang betul mereka hendak cepat, tapi mereka perlulah lebih bertanggungjawab apabila berada di jalan raya. Kedua ialah mereka menganggap kereta mereka ini sebagai tempat karaoke, menyanyi, mendengar muzik dengan kuat dan juga hingga hilang tumpuan terhadap pemanduan mereka. Mereka menggunakan telefon seolah-olah itu adalah perkara penting jika dibandingkan dengan keselamatan pengguna-pengguna jalan raya lain. Lagi satu tabiat ialah kebanyakan pemandu kenderaan di Malaysia ini, mereka tidak menjaga kenderaan mereka dengan keadaan yang baik. Mereka tidak menghantar untuk diselenggara secara berjadual. Tujuannya ialah mengapa? Mereka hendak menjimatkan duit. Sebab kos untuk menyelenggara kenderaan ini adalah terlalu tinggi. Jadi sebab itu mereka cuba berjimat di tempat yang tidak sesuai. Bukan setakat pemandu kenderaan, tapi penunggang motosikal juga berperangai seperti orang hilang akal. Mereka kita lihat terutamanya mat rempit menggayakan aksi-aksi bahaya sewaktu menunggang motosikal mereka. Ada yang cara wheelie dengan tayar dengan kedua roda depannya terangkat ke belakang sebagai berbagai-bagai gaya. Dua roda, satu roda. Satu roda. Dengan kona baringnya mengalahkan aksi-aksi stuntman yang kita lihat di kaca TV. Jadi untuk mengurangkan kemalangan yang berpunca daripada sikap pemandu pemenanggu atau penunggang yang tidak siuman ini, perlu kita memberi didikan kepada mereka. Kita perlu laksanakan program-program, kempen-kempen keselamatan jalan raya. Mungkin kita mulakan dari sewaktu mereka masih di bangku-bangku sekolah.
sebab pepatah nak melentur rebung itu biarlah dari, nak melentur buluh itu biarlah dari rebungnya. So, pasti kalau kita semua sini dididik sukar, sebab kita kata kita sudah berpuluh-puluh tahun, tak perlulah kamu ajar saya bagaimana untuk menjadi seorang pemandu yang berhemah. Tapi hakikatnya kita perlu mendidik mereka dengan kempen-kempen keselamatan. Kedua, ialah disebabkan kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan juga peraturan jalan raya. Kita bukan tak ada undang-undang. Di negara kita bermacam-macam undang-undang jalan raya. Ada undang-undang mengatakan apabila kita melanggar lalu lampu isyarat merah, apabila lampu isyarat kita langgar akan didenda. Apabila kita membawa laju melebihi had laju tertentu, kita akan didenda. Ini semua ada. Cuma yang menjadi masalah kita ialah apabila pemandu-pemandu ini dia beri saman, mereka buat tak kisah saja. Sebab mereka tahu bahawa tidak ada tindakan yang akan diambil oleh mereka, akan diambil oleh pihak-pihak berkuasa. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita pastikan pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang diberi kuasa mengambil tindakan ke atas mereka-mereka yang melakukan kesalahan jalan raya ini. Mereka yang melanggar peraturan undang-undang jalan raya. Dan mereka yang melanggar ini, kita bukan setakat menangkap mereka, kita bawa ke muka pengadilan. Dan juga apabila perlu, sekiranya perlu, kita minta hakim membuat keputusan sama ada tindakan mereka itu menyalahi peraturan dan undang-undang. Dan sudah pasti mereka-mereka yang melakukan kesalahan ini kita hantar ke penjara. Gambar manusia lah tu. Manusia ya. Manusia. Supaya mereka ini diajar bahawa apabila kamu melakukan keselamatan, kamu perlu menghadapi kesengsaraan sedikit. Ataupun yang lebih teruk, kalau sekiranya memandu hingga membunuh orang, boleh jatuhkan hukuman. Umpamanya hukuman gantung, hukuman bunuh sebagainya, boleh kita cadangkan sekiranya mereka ini terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjahanamkan masyarakat kita. YB mana ni? Sebab ketiga ialah kemalangan ini ialah disebabkan oleh reka bentuk jalan raya yang tidak selamat. Kita tahu bahawa negara kita ada muka buminya yang bergunung ganang. Sudah pasti tempat-tempat itu membahayakan pemandu-pemandu, terutama mereka yang tidak biasa tempat itu. Dan juga banyak jalan yang bengkok-bengkok, seolah-olah ular di palu. Dengan reka-reka bentuk jalan-jalan yang berbukit, bergunung, berbukit dan berliku-liku ini banyak menyebabkan kemalangan. Juga jalan-jalan yang licin, jalan-jalan yang tanah yang struktur tanahnya lembut, umpama tanah-tanah gambut. Jadi mudah kenderaan untuk terlibat dalam kemalangan. Sudah pasti untuk memastikan bahawa kemalangan yang berpunca dari reka bentuk ini, kerajaan perlu membelanjakan wang untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Bagi jalan-jalan yang berliku, boleh belanjakan wang untuk meluruskannya. Jalan-jalan yang tenggelam disebabkan permukaan jalan yang tidak rata, boleh diperbaiki. Jadi harapan kita ialah
dengan kita mengadakan program-program pendidikan untuk pemandu-pemandu, dengan kita menguatkuasakan undang-undang, dan juga kita membelanjakan wang yang banyak untuk memperbaiki permukaan jalan itu, maka kita harapkan bahawa jumlah kemalangan akan berkurangan. Macam wayang piramidi. Tak keluar satu slide. Tak keluar. Amat. Jadi itulah harapan kita, supaya dengan kita berbelanjakan wang, dengan mengkuasakan undang-undang dan juga pendidikan, grafnya kemalangan akan menurun dari 400,000 turun. Jadikan negara kita sebuah negara yang selamat sebagai untuk semua pengguna jalan raya. Terima kasih. Okey.